Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas PDPL Akidah tahun 3. Okey. Hari ini Khamis 17 Jun 2021. Kita akan masuk. Kita masih lagi dalam tajuk yang pelajaran yang ketiga. Kita masih dalam pelajaran yang ketiga, iaitu baqa'. Okey. Kalau sebelum ini kita dah mengetahui mengenai pengertian baqa'. Pengertian baqa' ialah Allah bersifat dengan sifat kekal selama-lamanya dan Allah tidak akan sesekali binasa atau musnah. Siapa yang akan binasa? Manusia, makhluk Allah yang akan musnah. Makhluk Allah ini tidak kekal. Hanya Allah bersifat dengan sifat baqa'. Okey, baik. Okey, untuk kelas pada hari ini kita akan mempelajari kesan mempercayai sifat Allah bersifat dengan sifat baqa'. Mesti apabila kita mempercayai sesuatu, maka akan ada kesan pada diri seseorang itu. Okey. Hari ini kita akan tengok apa kesan seseorang itu mempercayai dengan sifat baqa'. Allah ini kekal selama-lamanya. Okey. Jadi kamu boleh buka buku teks akidah muka surat 27. Baik. Kesan mempercayai sifat baqa'. Nombor 1, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal selama-lamanya. Okey. Apabila kita mempercayai Allah, hanya Allah yang bersifat dengan sifat baqa', maka akan menguatkan iman kita. Iman kita yang menyatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal selama-lamanya. Okey, yang kedua, sama-sama dah. Semua ikut. Menginsafi diri kita bahawa manusia akan mati akhirnya. Sekali lagi, semua ikut. Menginsafi diri kita bahawa manusia akan mati akhirnya. Okey. Apabila kita mempercayai hanya Allah bersifat dengan sifat kekal, jadi secara automatik kita tahu kita sebagai makhluk Allah, kita hamba Allah akan musnah, akan mati. Suatu hari nanti Allah akan ambil nyawa kita. Kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang bernyawa, itu akan mendapati kematian. Okey. Orang yang berkuasa, pembesar, raja-raja dan golongan berpangkat akan mati juga. Tak kiralah seseorang itu dia raja ke, dia Perdana Menteri ke, dia menteri besar ke, dia guru ke, cikgu ke, muallim ke, semua akan mati. Semualah. Semua yang ada di muka bumi ini akan mati. Okey.
Yang ketiga, mensyukuri nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah, memberi nikmat kepada semua manusia. Apabila kita mempercayai hanya Allah yang bersifat dengan sifat baqa, hanya Allah yang bersifat dengan sifat kekal, maka kita akan mensyukuri nikmat daripada Allah. Apa sahaja yang Allah bagi kepada kita, kita akan sentiasa bersyukur. Kalau apa-apa yang kita rasa nikmat, dengan nikmat, jangan kita boleh gerakkan tangan kita, boleh gerakkan kaki kita, boleh bangun, boleh belajar, maka mestilah kita sebut Alhamdulillah, mesti syukur. Mesti kita syukuri nikmat pemberian daripada Allah. Sesungguhnya hanya Allah adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Okey, yang keempat, mendapat keberkatan di dalam hidup. Mendapat keberkatan di dalam hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati hamba-hambanya yang patuh dan taat kepada perintahnya. Apabila kita mempercayai, beriman bahawa Allah bersifat dengan sifat baqa, maka Allah pun berkatilah kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah akan merahmati hamba-hambanya yang patuh dan taat kepada perintahnya. Apabila kita tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi, kita ni akan musnah, kita akan mati, maka kita akan memperbanyakkan beribadah kepada Allah. Kita akan sentiasa solat sempurna 5 waktu, ditambah dengan solat duha dan sebagainya, solat sunat dan sebagainya, maka Allah akan memberkati kehidupan kita. Okey, apa yang akan terjadi kalau seseorang itu mengingkari pula? Dia tak percaya bahawa Allah ni baik, tak percaya yang Allah ini bersifat dengan sifat kekal. Okey, mari kita tengok kesan mengingkari sifat baqa. Kesan mengingkari sifat baqa. Apa yang akan berlaku pada seseorang yang tak percaya yang bahawa Allah itu bersifat dengan sifat kekal? Okey, yang pertama, mereka yang tidak mempercayai sifat baqa adalah kafir. Na'udzubillahi min zalik. Seseorang yang tak percaya bahawa Allah ni bersifat dengan sifat kekal, maka dia tu adalah kafir. Okey, yang kedua, tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana Allah nak reda kepada dia kalau dia tak mempercayai bahawa Allah ini kekal? Maka Allah tidak akan reda dengan kehidupan dia. Yang ketiga, mudah bersikap sombong dan riak. Bila tak mempercayai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat baqa, maka dia akan menyombong. Sebab dia akan ingat dia tak mati. Dia ingat tak musnah. Sedangkan semua yang hidup pasti akan mati. Okey. Baik. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Ingat, apa yang kita belajar hari ini adalah kesan. Kesan apabila seseorang itu
mempercayai Allah itu bersifat dengan sifat kekal atau baqa. Okey. Sebagai tugasan, Muallim nak kamu buat latihan 1 di muka surat 28. Muka surat 28 buku teks, tandakan right atau pangkah pada pernyataan di bawah. Okey. Dan juga latihan 2, tuliskan baik atau tidak baik pada gambar di bawah. Okey, itu sahaja video Muallim pada pagi ini. Siapa yang nak tahu lebih lanjut, mari sama-sama masuk pada kelas Google Meet. Nanti kita bincang jawapan untuk latihan 1 dan latihan 2. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.